Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan mewakili ahli kumpulan saya untuk membentangkan tajuk inovasi kami yang diberi nama Kereta Lumba Fonik. Okey, kita akan teruskan kepada pengenalan dan latar belakang. Inovasi Kereta Lumba Fonik telah dihasilkan untuk mengukuhkan kaedah fonik. Jadi, inovasi ini terdiri daripada dua versi dan telah memilih tema jalan raya dengan mengaitkan dengan situasi jalan raya, iaitu penggunaan lampu isyarat dan kereta lumba. Elemen utama adalah konsep kelajuan semasa menggabungkan bunyi huruf, dan melalui perkenalan ini murid dapat mengaitkan bunyi dengan huruf yang digabungkan dengan betul, dan mereka dapat membunyikan huruf yang telah digabungkan dengan lebih yakin dan dengan betul. Contohnya B dan A, ba. Okey. Seterusnya kita teruskan lagi dengan elemen rasional. Okey, saya akan terangkan mengapanya rasionalnya inovasi ini dihasilkan. Inovasi ini dihasilkan untuk mengukuhkan kaedah fonik yang telah diperkenalkan. Ini kerana fonik tidak melibatkan proses mengeja dan membatangkan suku kata. Asas kaedah ini hanyalah memerlukan murid untuk mengenal dan mengerti huruf-huruf tanpa mengeja dan tidak perlu mengingati pola suku kata. Seterusnya, elemen utama kereta lumba fonik ini adalah konsep kelajuan. Seperti yang telah saya terangkan tadi, dengan adanya lampu isyarat ini, kita akan perkenalkan konsep perlahan, sebutan sederhana laju dan sangat laju bagi mengaitkan huruf yang telah dibunyikan. Jadi, kami telah melakukan perbincangan bersama dan menganalisis terhadap refleksi PDP yang lalu, dan apa yang kami dapati ialah murid-murid tidak dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik, iaitu langkah abjad yang ketiga, kaedah membatangkan suku kata melalui proses penggabungan bunyi huruf vokal dan konsonan secara mengeja. Jadi, kita dapat lihat murid ini tidak dapat mengeja dengan baik. Okey, kita ada sertakan pengumpulan data awal. Kita dapat lihat kanak-kanak tidak dapat membunyikan perkataan yang telah dibatangkan dengan betul dan kekeliruan terhadap beberapa huruf yang hampir sama. Okey, kita pada aspek yang seterusnya, iaitu strategi penyelesaian kreatif. Jadi, ada 4 strategi yang telah kami aplikasikan dalam lampu isyarat fonik ini. Antaranya ialah pendekatan sambil bermain, pendekatan multisensori, pengulangan latih tubi, dan 2 versi penghasilan produk, iaitu secara maujud dan digital. Jadi, kita akan lihat satu persatu setiap strategi tersebut. Okey, kita pergi kepada penghasilan dan pengujian prototype. Okey, yang pertama iaitu prototype pertama, reading track, yang menggunakan hanya map sahaja, dan kemudian prototype kedua, litar lumba fonik yang saiz yang terlalu besar, dan terhasillah prototype yang terakhir iaitu kereta lumba fonik yang lebih kreatif dan efisien. Okey, kemudian kami telah melakukan perbincangan dengan kami punya guru pembimbing untuk peserta kajian kami untuk mendapatkan perakuan ataupun untuk kami laksanakan kajian ini, dan sekaligus melakukan perbincangan bersama terhadap isu yang ingin kami selesaikan bersama dengan ahli kumpulan. Ini adalah surat kebenaran daripada sekolah. Okey, kita pergi kepada penggunaan inovasi. Okey, di sini kita akan lihat pelaksanaan inovasi secara digital dan maujud. Okey, kita lihat bagaimana ia dilaksanakan.
Do. Do. Dadu. Re. I. Re. I. Gigi. Tutup lagi, tutup lagi. Seterusnya, pada pelaksanaan inovasi secara digital, Ba. murid akan menyebut bunyi huruf sambil menggerakkan kenderaan. Ba, ba, sehinggalah kepada garisan penamat untuk mereka menggabungkan. D. A. Da. D. A. Da. Mereka disertakan bunyi untuk mereka semak sama ada sebutan bunyi tersebut adalah betul ataupun tidak sebagai rujukan. Okey, kita pergi kepada impak. Okey, impak daripada penghasilan penggunaan lampu isyarat fonik ini, kita dapat lihat peningkatan terhadap keputusan ujian pra dan ujian pos. Okey, kita dapat lihat peningkatan selepas mereka menggunakan lampu isyarat fonik. Okey, penilaian terhadap impak dan bukti, kita dapat lihat dari segi perbandingan prestasi, iaitu semakin meningkat daripada skor ujian lisan pra dan ujian pos peserta kajian, iaitu 4 peserta kajian menunjukkan peningkatan sebanyak 30%. Dan bukan saja peningkatan terhadap pencapaian, kita dapat lihat juga perubahan tingkah laku yang menunjukkan perubahan yang lebih ke arah yang positif, seperti bersemangat, seronok, menumpukan perhatian dan rajin mencuba, khususnya semasa aktiviti membaca dilaksanakan. Okey, kita teruskan lagi dengan perluasan dan komersial. Okey, saya akan terangkan dari segi aspek bahan mawjud. Kita dapat lihat set terdiri pada kereta lumba fonik, koleksi huruf, lita lumba, dan set ini sangat lengkap bagi meningkatkan proses penggabungan bunyi huruf dan boleh dikomersialkan. Kerana dua versi ini boleh dikembangkan di seluruh kawasan maupun di bandar ataupun di luar bandar. Dia sangat sesuai dijadikan sebagai set pengukuhan asas kepada perkenalan kemahiran membaca secara fonik. Okey, kemudian pada aspek teknologi ataupun digital, set digital boleh dikembangkan dan diluaskan di sekolah-sekolah melalui QR code untuk memuat turun PowerPoint dan dijadikan sebagai secara offline kepada guru-guru untuk bahan pelaksanaan PDP. Kemudian bahan yang disediakan boleh difleksibelkan dan diubah sesuai mengikut topik dan tema yang sesuai. Contohnya pemilihan ataupun kumpulan vokal. Jadi minggu ini guru ingin fokuskan kepada vokal A,
Okey, boleh minggu depan diubah kepada vokal E. Jadi bahan tersebut boleh difleksibelkan mengikut guru punya kreativiti dan skop PDP. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.